Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi ini Selasa 13 Jumadal Akhirah 45 26 bagi bulan 12 23, kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang ketiga. Surah yang kedua, juzuk yang ketiga. Ayat yang kita baca ayat 258. Ayat 258, kita ambil satu ayat je sebab kisah dia agak panjang. Kita tak mahu ambil masa panjang para jemaah sekalian, dan penceramah pun tak mahu berkejar-kejar, nak kejar masa, kata orang. Apa kisah kita? Kisah kita ayat 258 ni menarik, iaitulah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam mencabar raja pada zaman dia. Raja pada zaman dia, nama raja ni Numruz dengan Zal. Ada dua riwayat sini, Numruz dengan Numrud dengan Dal dengan Zal. Kemudian raja ni tak apa cerdik mana, mudah koyak. Nampak sangat ketidakrajaan dia tu. Raja tu raja lah, tapi oleh kerana dia ngaku dia jadi Tuhan, jadi mudah dikoyak oleh Nabi Ibrahim AS. Sekali Ibrahim hentam bagi dua soalan, pabuhital ladzi kafar, orang panggil tersengih, si kafir ni tak boleh jawab. Itu dia panggil hujah mantap. Hujah Nabi Ibrahim AS berhujah dengan Numruz, dan dia pun tak boleh nak buat apa. Baiklah para jemaah sekalian, dan beberapa pengajaran yang kita akan kutip dalam fawaid. Mudah-mudahan kisah-kisah yang ada ini memberi kepada kita maklumat yang jelas biiznillahi azza wa jalla. Jadi pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 82. Muka surat 82. Kita buka dan kita baca ayat dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Allahu Akbar. Cerita ni sangat menarik para jemaah sekalian. Nama dia cerita Ibrahim berhujah. Tengok terjemahan ayat dulu, baru kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Tidakkah engkau pelik memikirkan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang berhujah membantah Nabi Ibrahim dengan sombongnya
mengenai Tuhan, mengenai Tuhan, mengenai Tuhannya. Kerana Allah memberikan orang itu kuasa pemerintahan. Jadi kita ingatlah, punca manusia jadi sombong, angkuh, takabur, lupa diri, lupa kawan, lupa Tuhan. Ini mari daripada mana? Mari daripada kuasa. Ingat, tuan-tuan dan puan-puan, kita belum dapat kuasa lain, bila dah berkuasa lain dia punya mazhab. Ni puncanya, atahullahul mulk. Allah Ta'ala uji dia dengan kekuasaan, dia sombong, dia angkuh, dia takabur. Allahu Akbar. Orang itu nama dia Numruz bid-dhammi, Numruz, raja negeri Babylon. Babylon, negeri Babil di Iraq, yang kafir, yang zalim. Ketika Nabi Ibrahim berkata, Nabi Ibrahim berhujah dengan dia, berdebat dengan dia. Ibrahim kata apa? Ini hujah yang pertama Ibrahim. Raja, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Tuhan aku ini kuasa dia, boleh hidup, boleh mati. Orang sama. Dia panik. Bila Ibrahim bagi hujah, dia tak ada hujah apa. Dia bukan mengaji tinggi pun, bodoh lah dari sudut ketuhanannya, tapi nak mengaku jadi Tuhan, itu jadi pelik. Tuhanmu boleh hidup boleh mati, Ibrahim? Ya. Ia menjawab, qala ana uhyi wa umit. Kalau begitu, aku juga boleh menghidupkan dan boleh matikan. Aku pandai juga gini. Nantilah tengok dalam tafsir. Baik, bila dia mengaku lagi tu, Ibrahim bagi satu lagi soalan, dia panggil soalan maut daripada Ibrahim. Qala Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bisyamsi binal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Bos, Tuhan aku telah menerbitkan matahari dari timur. Kalau mu Tuhan, tukar naik dari barat. Orang panggil lipat tekok ni. Fabuhital ladzi kafar, maka tercenganglah, terkebir-kebir, kata orang, kelipah buji mata si Numruz, si kafir itu, lalu dia membisu. Tak boleh jawab. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan ingatlah, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Baik para jemaah sekalian, itu terjemahan ayat. Sekarang kita masuk pada munasabatul ayah. Munasabatul ayah lima qablaha. Munasabah ayat ini dengan sebelumnya. Tengok dalam ayat lepas, Allah bagi tahu pada kita, Allah waliyul ladzina amanu. Allah penjaga orang beriman, dikeluarkan daripada kegelapan kufur sesat kepada cahaya iman. Tapi taghut yang kafir mengeluarkan orang beriman daripada cahaya kepada kegelapan, kepada kesesatan. Maka mari ayat kita ni Allah Ta'ala bawa kepada kita saqa salasa syawahid. Allah Ta'ala bawa 3 saksi, 3 peristiwa menunjukkan kepada benarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa di atas dunia ini, dan karutnya taghut dan segala pengikut-pengikut taghut. Jadi yang pertama ayat kita lah. Yang pertama, Allah Ta'ala nyatakan hujah Nabi Ibrahim untuk menjatuhkan raja kafir yang sombong, yang angkuh, yang takabur. Hujah yang kedua dibawa dalam kitab kita ni, iaitulah hujah au kalladzi marra ala qaryatin. Seorang yang lalu di sebuah kampung yang sudah mati, dia pun duduk memikir macam mana Allah hidupkan orang mati. Sudah Allah Ta'ala matikan dia 100 tahun. Hujah yang ketiga,
yang mantapnya, iaitulah Ibrahim sendiri minta nak tengok macam mana Allah hidupkan orang mati. Alhamdulillah, dalam buku iman ni saya telah cerita kepada tuan-tuan di muka surat 126, kita telah bawa dalam surah Al-Baqarah ni ada 5 peristiwa Allah Ta'ala hidupkan makhluk yang sudah mati untuk menjadi tanda keagungan, kekuasaan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Baik, kita ambil yang pertama pagi ini, iaitulah cerita yang paling lengkap sekali, perdebatan Ibrahim alaihissalam dengan Raja Numruz, dan Allah janji nak beri petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Itu dia panggil ilmu al-munasabah. Ilmu al-munasabah. Maka cerita Numruz ini manifestasi daripada Taghut. Tengok dalam ayat lepas Allah kata apa? Taghut, salah satu daripada taghut di dunia, taghut peringkat antara bangsa, iaitulah mendiang Numruz. Mendiang Numruz ni dia panggil Taghutul Akbar, taghut besar. Sebab apa? Apa taghut besar dia? Sebab dia mengaku jadi Tuhan. Jadi taghut lah dia tu. Jadi kalau kita kata taghut siapa? Taghut iaitulah kita bawa dah senarai semalam 8 golongan. Salah satu daripadanya orang yang mengaku jadi Tuhan, ataupun orang yang menyuruh orang supaya sembah dia, itu dia panggil taghut. Ada 8 perkara, tuan-tuan tengok dalam apa ni, dalam ayat kita yang lepas. Baik, kita pergi pada tafsirul ayat. Tafsir ayat, apa dia ayat ni kata apa? Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Ai alam tanzur ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqalbika, tengok dengan hatimu. Macam mana tengok dengan hati? Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada datuk dia Ibrahim 1000 tahun. 1000 tahun. Jadi kena tengok dengan hati lah, tengok dengan mata hati. Bi ainil basirah wa ainil ilmi wal ma'rifah. Tengok dengan ilmu, tengok dengan makrifah, bukan tengok dengan mata kornea, mata yang ada depan di kepala kita dah. Mu tengok dengan hatimu, muta'ajiban, dengan penuh keajaiban, kepelikan kepada raja yang berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia berdebat tentang apa? Tentang adanya Allah, tentang rububiyah, ketuhanan Allah, dan uluhiyah, tentang ketuhanan Allah. Jadi hal ra'aita ahadan mislahu, jumpa dekat orang lain serupa dengan raja ni, nak mengaku jadi Tuhan lagi, menafikan adanya Allah Ta'ala. Kenapalah dia ni berani sangat? Kenapa dia jahil sangat? Kenapa dia kepelikan sangat? Maka Allah Ta'ala suruh tengok kepada raja, cerita raja yang angkuh, tak ada siapa berani lawan. Dia raja ni, orang tak lawan dia, raja dia tak berani lawan dia. Fastakbara, dengan sebab tu dia sombong, wabara, jahat, watakabbara, angkuh. Maka siapa peringkat? Dia tak mengaku ada Tuhan, dia sendiri itu Tuhan. Maka Allah Ta'ala hantar bagi seorang pemuda nama Ibrahim yang berdepan dengan si raja yang zalim. Baik, siapa raja ni? Biasanya di masyarakat ni, di antara orang yang dia akan tanya, siapa raja tu? Jadi katanya, tuan-tuan tanda, dalam kitab Salah Al-Khalidi, dalam kitab dia Qisasus Sabiqina fil Quran, ataupun kisah Nabi dalam Quran, dia kata ini adalah merupakan khatwah as-salisah, langkah yang ketiga. Mula-mula Ibrahim dia berdebat dengan ayah dia sendiri, Azar, lawan. Tunggulah sampai ke ayat Azar kita baca. Kemudian dia berdebat dengan kaum dia. Mana Ibrahim ni banyak guna hujah, tak banyak guna, dia tak ada senjata, dia seorang dia. Ibrahim kana ummah. Ibrahim ummat fi wahdi. Ibrahim dianggap sebagai seorang ummah walaupun dia seorang dia. Lawan. Mula-mula dia berlawan dengan ayah dia. Lepas tu dia pergi berlawan dengan orang kampung dia.
Sekarang langkah yang ketiga, da'watuhu lil malik, dia berlawat dengan raja pula, maka ini dipanggil langkah yang ketiga. Kita pun gitulah. Mula-mula kita kena dakwah kepada keluarga kita, dakwah kepada masyarakat, kita kena dakwah kepada pemimpin. Kalau kita berani, kena dakwah kepada pemimpin. Masalah kita sekarang ni, mula-mula singa, pergi muka singa, balik muka tikus. Oh, saya akan pergi bernasihat pada pemimpin. Sekali jumpa dengan pemimpin tengok nampak awak dia semangat sangat tak? Ada jawatan kosong. Sudah. Kata di para pendakwah, waktu bincang tentang ilmu mementingkan pendapat ulama, pendapat Abu Bakar, pendapat Syafi'i, pendapat Malik. Tapi bila sudah mendapat jawatan, bukan lagi pendapat, berfikir tentang pendapatan. Ini kita takut hari ni. Waktu jadi pendakwah bebas, pendapat tu pendapat ni. Bila sudah terikat dengan jawatan, tak ada dah pendapat. Yang adanya pendapatan berapa ribu sebulan, 54, 55, juz A, juz B, itunya dia nampak. Na'udzubillah. Jadi Ibrahim tegas. Jadi siapakah dia ni? Raja ni siapa? Tuan-tuan kena tengok. Raja ni siapa? Man huwa hadzal malik? Siapa dia raja yang berlawan dengan Nabi Ibrahim? Hak dia berhujah adalah Quran. Perlawanan adalah Quran. Dan kerajaan mana dia? Semua tu tidak dijawab oleh Al-Quran. Tidak ada juga dalam hadis Nabi SAW. Maka dia termasuk dalam mubhamatil Quran, termasuk dalam perkara yang telah yang Quran tak detailkan orang, tak detailkan tempat. Tapi ingat, hadhil as'ilah, soalan-soalan tadi ada jawapannya mufassalah secara detail dalam riwayat Israiliyat. Maka bila Israiliyat, cerita dia tu banyaklah, cukup tambah, dan ada ditulis oleh ahli sejarah, ada yang tidak jadi masalah untuk kita dengar, dan ada masalah yang kalau boleh, kalau kita percaya. Maka di sini ana mengambil pendekatan yang lunak kepada tuan-tuan supaya tuan-tuan hilang mengantuk. Tapi ingat cerita ini tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, yang ada dalam apa? Ada dalam cerita Israiliyat. Baiklah. Yang pertama, isu nama. Numrud dengan zal ke Numrud dengan dal? Numrud tu dengan dal atau dengan zal? Mari kita tengok ahli bahasa belawai. Ana pun bila sekali anda baca dia tulis Numrud dal. Numrud, sebuah kitab kata Numrud dengan dal, sebelah kitab kata Numrud dengan zal. Jadi kita tak mau jadi orang tak cerdik, kita nak mau jadi orang cerdik. Yang mana betul? Yang pertama sekali, Numrud dalam Zubaidi dalam Tajul Arus kata Numrud bid-dhammi, nun bagi depan, Numrud. Ada orang tulis Namrud, raja Namrud. Ada kok bahasa orang putih Nimrud. Jadi bahasa Arab kata dengan bahasa bagi depan Numrud dengan dal. Kemudian dia bawalah hujah-hujah dia. Kemudian mari pendapat yang kedua kata Numrud dengan zal. Numrud dalam kitab Amali Tha'lab dikata Numrud bizalil mu'jamah. Jadi ahli Basrah kata dal, orang lain kata zal. Nama kepada Al-Jababirah, seorang raja yang zalim, yang angkuh, nama dia Numruz. Maka bahas panjang sini, ulama lughah bahas. Ada yang mengatakan was-sahih, yang tepatnya wallahu alam, kita kata bizal Numruz. Saya kata wallahu alam. Itu yani kalau kita dengar orang ceramah lah, dia ni nama Numruz, mari ustaz lain pula Numrud, tak sedut bayar. Khilaf ulama lughah dalam masalah ini. Siapa dia Numruz ni? Dalam riwayat sejarah, tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah. Iaitulah Numruz bin Kaush dengan kaf waw shin bin Kan'an bin Sam bin Nuh. Jadi anak kepada cucu Nabi Nuh. Raja nama dia
Dialah yang berlawan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengikut pendapat Ibnu Abbas dan Mujahid, ulama tafsir kata Numrud ni lah sahibun nar, ia campur Ibrahim ke dalam api, dan dialah sahibul ba'udah, makhluk yang mati dengan sebab nyamuk masuk dalam kepala dia, selesai tak nak buat apa. Allahu Akbar. Nak dengar lagi Israel ya? Berapa lama nyamuk duduk dalam kepala Numrud? Katanya 40 hari duduk musing dalam kepala, ngek tak boleh tidur. Akhir sekali ni tengkorak si Numrud ni, nak tidur mana kita? Nyamuk mari pulah kat telinga tak boleh tidur, ni duduk dalam kepala. Mikir awak. Baiklah, kata di Mujahid ni dia mana tempat dia dipanggil Raja Babil, Raja Babylon, raja zaman dia di Babil. Ada orang kata tak, bukan Raja Babil, dia duduk ya pusat pentadbiran dia Babil, tapi dia ni raja pada zaman dia tu. Manusia kita tu dialah raja, si maharaja yang tak cerdik. Sebab apa tak cerdik? Sebab dia ngaku jadi Tuhan. Kata Mujahid, raja dalam dunia ni, raja besar dalam dunia ni ada 4. 2 mukmin, 2 kafir. Yang mukmin siapa? Sulaiman bin Daud dan Zulkarnain. Ini mukmin. Kafir siapa? Numruz dan Bukhtanasar. Numruz dan Bukhtanasar. Baiklah. Walaupun Israeliya pun cerita ni ada dalam kitab Qurtubi dan juga dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ana pun tak bercadang untuk cerita panjang, sebab kita tak usahlah banyak panjang cerita kan. Baiklah kita ambil tafsir ayat secara baik, sebab itu yang tujuan kita ngaji Quran ni, kerana nak apa? Nak memahami kalam Allah, bukan nak dengar cerita novel si Numruz yang celaka itu. Baiklah. Jadi kata riwayat, ada kata riwayat peristiwa ni berlaku selepas Ibrahim keluar daripada api. Abu Anas kata wallahu alam, lepas pada kena bakar dah. Bila Ibrahim mari jumpa raja, ini kali pertama dia temu dengan raja ni. Belum ni tak jumpa. Hak dia kena bakar tu bukan raja mari bakar, dia suruh orang bakar. Kalaulah pembakaran dalam api tu sebelum apa? Sebelum peristiwa ini. Maknanya kata riwayat kata Ibrahim ni baru jumpa dengan Numruz. Ini baru dia jumpa dengan Numruz. Baik, Ibrahim percaya. Raja, Ayuhal Malik, إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي وأميت. Raja Ayuhal Malik, tak usah panggil jawatan Melayu lah, takut salah faham pula. Kalau kita kata tuanku, dia raja kita. Kita kata Raja Malik, Tuhan aku boleh menghidupkan orang dan boleh matikan orang sama. Orang ni mati, Tuhan kata baik hidup balik. Engkau apa ada? Sudah. Tuhanmu boleh hidup boleh mati. Beres. Qala ana uhyi wa umit. Numrud kata, aku boleh juga. Aku boleh pandai juga hidup mati. Boleh dia mengaku hidup mati. Dia panggil orang dalam penjara 2 orang. Pok mari sini. Orang penjara hak kena hukum mati dah lah. Sekarang aku berkuasa untuk hidupkanmu. Lepas. Sengih kau itu suka lepas. Aku matikan. Pancung. Balepok atau mati kau itu. Ibrahim, tengok, aku boleh hidup, aku boleh mati. Kalau Ibrahim lawan, tak ada lama lah perdebatan ni, tak ada lama. Ibrahim kata, Tuhan aku, orang yang sama, hak ni juga mati ni hidup, orang lain tak sahur. Tapi oleh kerana babul mujadalah ni, kita nak perangkap hak lebih lagi. Hak lebih, hak dia terkedu kata orang, tak boleh buat. Jadi Ibrahim layan dulu sikit.
Ini cara kita berdebat tuan-tuan. Ilmu perdebatan ni jangan mudah patahkan. Mana kalau nampak dia jawab sedap macam dia confident, kita biar dulu tu. Bukan kita terima, dia panggil taslim jadalan. Terima untuk berdebat. Sebab kalau kita patah awal, mungkin dia malu, dia akan jadi naik darah. Ibrahim punya bunuh dia, na'udzubillah. Ada juga riwayat lain. Oh, ni riwayat lebih sahih lah nak banding hak lain tu. Jadi ada riwayat lain kata, tuan-tuan ingatlah dah, tak ada dalam Quran detail, yang adanya Israiliyat. Jadi ada kata dia ambil orang, dia kurung dalam rumah tak pergi makan, hak ni pergi makan. Hak ni mati, hak ni hidup. Lama lah masa. Baiklah. Ibrahim kata tak apa, boleh je, dah awak boleh pergi hidup, boleh mati, bereslah. Ibrahim nak patah tekak dia dengan hujah sekali lagi. Tengok ayat. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Raja, tadi awak boleh kan mati orang, hidup orang kan? Mana bisa lah awak kan? Tak. Ni ayat mujadalah ni. Ayat berdebat. Saya pun ikut gaya perdebatan, tapi tak ada tafsir Al-Quran. Lama jadi Israeli, Abu Anah pula nanya aku. Jadi cuma nak suruh nampak sedap. Soalan saya, hujah saya yang kedua, Allah tengok jumahan. Nabi Ibrahim berkata lagi, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Jadi oleh kerana awak Tuhan juga, mana berkuasa kan, muhebat lah, boleh lawan Tuhan aku. Ya, awak naik matahari sebelah barat, awak naik kau ni, Tuhan aku naik kau ni, awak naik kau ni. Kalau boleh awak naik kau ni, aku naik hal lain pula. Nak naik kau mana? Kakak tu gapo pun tak boleh. Apa benda pun dia tak ada kuasa, dia ada buah besar je. Dia boleh berbuah-buah saja, dia tak boleh nak buat apa. Apa jadi? Jadi Nabi Ibrahim AS dia bagi hujah yang orang nampak kawan ni gagal, tak boleh nak buat walaupun sedikit. Bila kena hujah ni, tadi sedaklah dah bila Ibrahim kata boleh hidup boleh mati. Oh, aku boleh. Sekarang ni apa boleh? Awak mari matahari sebelah barat, awak naik kau ni, tukar. Pergi tukar matahari, turun naik sini. Allah kata apa? Fabuhital ladzi kafar. Maka tercengang-cenganglah, kebingunganlah, kesipuanlah. Nak kata gapo lagi bahasa Melayu, kebingungan, kesipuan, nampak ketololan lah si kapi itu. Buhita, lalu dia membisu, tak kata apa. Orang Kelantan kata kelipah, bahasa Malaysia kata terkebil-kebil. Nak kelip mata apa payah. Sebab apa kelip mata payah? Sebab hujah dia tak boleh jawab. Kalau Ibrahim kata benda lain, mungkin dia mari pula. Benda ni tak ada nak apa, nak akak matahari buat naik ke belah barat ke mana? Tidak ada hujah. Maka fabuhital ladzi kafara, tercengang-cenganglah orang kafir ni, tak boleh nak lawan hujah Nabi Ibrahim AS, tak boleh nak berdebat, pakai senyap, terkelipah, terkebir-kebir kata orang. Begini tersengih macam kerang busuk kata budak-budak sekarang. Tak, Allahu Akbar. Baiklah. Habislah episod ni, kalah dia. Wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Dan ingatlah Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Tidak akan beri petunjuk kepada kaum yang zalim. Ai inna Allah Ta'ala la yuwaffiq ahlal batil. Allah Ta'ala tak akan beri taufik kepada orang yang batil, yang menzalimi diri mereka sendiri,
dengan memberi kemenangan kepada orang kafir kata orang Islam. Bahkan Tuhan letak dia di atas kekufurannya, di atas kesesatannya, di atas apa saja yang betul tak sesak barak kata orang, mereka tak akan dapat petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Habislah cerita kita. Allahu Akbar. Jadi bila patah hujah, patah dia punya perbahasan, sepatutnya dia lebih lunak lah, orang panggil lebih baik. Tapi nak lagu mana kau kerah kepala pula si Nemrus ni, tak mau terima dakwah, tak mau terima arahan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dialah manusia yang celaka, yang tak dengar kata, yang tak erti bahasa. Ni bahasa saya guna bahasa Kelantan lah, tak erti bahasa, tak dengar kata dan sebagainya. Baiklah para jemaah sekalian, kita break setakat tu lagi. Kalau nak dengar lagi cerita Israeliat ni banyak, tapi saya kata cukuplah kita sebut sikit-sikit tu supaya tuan-tuan tahu cerita. Kalau ada orang cerita pun kita kata ini tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tapi ada dalam kitab sejarah. Wallahu a'lam. Mari kita mencari 5 faedah. 5 faedah. Yang pertama, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbi. Tidakkah engkau pelik memikirkan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang berhujah membantah Nabi Ibrahim dengan sombongnya mengenai Tuhannya. Tuan-tuan kena ingat. Tengok Quran. Ha alif jim. Ha alif jim. Mana kalau orang pergi Mekah dah tidak ditulis gitu kan? Haji Ibrahim, Haji Zakaria, Haji. Ni Haji Ibrahim ke mana ni? Ni ada orang tanya ni. Oh, mu tengok kepada Haji Ibrahim. Hei, pak cik, bukan haji ni. Ha alif jim ada syaddah atas. Haj maknanya berhujah. Hajah mana berhujah, orang berlawan, berdebat, itu makna haj. Kalau kata haji saja, haji yang mengejar haji itu haj, tidak haj. Nampak itu kan? Jadi fi rabbihi an atahullahul mulk. Punahnya si raja yang zalim ini sebab kuasa. Tengok ni, mu tengok ke tidak, orang yang mari bujah dengan Ibrahim tentang Tuhannya dengan sebab dia ada kuasa. Ulama tadabbur kata dilalatun ala anna ni'ama qad takunu sababan lit-tughyan. La haula wala quwwata. Ayat ini menjadi dalil bahawa nikmat yang Tuhan beri itu menjadi sebab seorang itu sombong, angkuh, tagut, jahat. Dengan sebab apa? Dengan sebab kuasa. Hazar rajulun ma tagha wa ankara al-khalqa. Si penguasa ini dia tak jadi jahat, tak jadi tagut, mengingkari Allah Azza wa Jalla illa li anna Allah atahul mulk. Kecuali dengan sebab Tuhan bagi kuasa pada dia. Jadi ada kadanya sakit itu nikmat daripada Allah Taala supaya kita sedar. Supaya kita sedar dan kita ingat ada kalanya fakir, musibah, nikmat. Sebab kalau orang ada nikmat sentiasa fi raghadin, dalam kesenangan sama, mungkin dia mudah sombong, mudah angkuh, mudah takabur, mudah jadi tagut, mudah tak ingat ke Tuhan. Jadi macam-macam benda yang akan terjadi. Kita pun sabarlah tuan-tuan, jangan mudah lupa diri, lupa daratan, lupa kawan, lupa teman. Jangan. Jadi kita bimbang hari ni. Sebab bila orang tu ada kuasa, nampak sangat perubahan, kesombongan, keangkuhan, ketakburan tu nampak sangat. Orang panggil orang Kelantan kata temo'o. Ya ke temo'o? Temo'o ni siapa dia boleh terjemuh? Temo'o ni maknanya kemaruk sangat. Bila boleh jawatan kat kemaruk, jalan sana sini, tak ingat ke kawan, tak ingat ke macam-macam lah. Punca kuasa.
Kita sedap cakap sebab kita belum ada kuasa. Nah, tadi saya katalah ustaz-ustaz ni belum ada kuasa. Semua duk bincang tentang pendapat-pendapat ulama. Bila sudah berkuasa, bukan lagi pendapat tapi lebih kepada pendapatan. Berapa allowance, berapa claim, berapa macam-macam berapa. Na'udzubillahi minal khuzlan. Kita minta berlindung Allah Taala daripada Allah Taala biarkan kita terumbang-ambing, gila ke dunia, gila segala perkara yang tidak baik, wal iazubillah. Baiklah, isu yang kedua Tuhan sebut sini, atahullahul mulk. Allah Ta'ala beri pada dia kerajaan. Jadi ayat ini boleh kita nak panggil orang kafir tu raja, malik, boleh. Sebab raja tu jawatan. Tak kira lah dia ni raja zalim ke, raja baik ke, raja soleh ke, raja mukmin. Tak kira, tapi jawatan di dunia tu orang panggil raja. Maknanya kalau kita kata lah ni, oh, siapa dia maharaja atas dunia ni? Maharaja Jepun, maharaja Thailand contohnya. Jadi boleh kita panggil jawatan dia, tidak jadi masalah. Cuma masalah akidah yang jadi masalah. Jadi yang kedua, tuan-tuan ingat, nikmat dunia ni Allah Ta'ala beri pada dua-dua. Dia beri pada kafir, dia beri pada orang beriman. Bahkan orang kafir lebih banyak nikmat nak banding dengan orang beriman. Orang kafir lebih banyak nikmat nak banding dengan orang beriman. Maka tuan-tuan kena ingatlah, nikmat itu bukan tanda Tuhan sayang. Ni ada orang cakap ni, Allahu Akbar, saya sangat syukur, tanda Allah Ta'ala sayang kepada saya. Sayang kepada saya, lagu mana sayang? Ni tengok bisnes saya berjalan, buka cawangan yang kedua pun naik mencanak, kata orang dia punya berapa, naik dia punya graf jualan sale dia pun laku molek. Dia ingat Tuhan sayang. Dalam hadis Nabi kata, innallaha yu'tid dunya liman ahabba wa lam yuhib. Allah Ta'ala beri dunia ini kepada orang yang dia sayang, yang dia suka, dengan dia tak suka dia beri belaka. Bahkan hak kafir lebih kaya daripada orang beriman. Cuma kita tengok dalam senarai, orang terkaya dalam dunia siapa? Hak Islam hujung duduk bawah. Orang yang terkaya dalam Malaysia, tengok search dalam internet, orang terkaya dalam Malaysia nama berapa? Cocok belaka. Orang Melayu adalah selit seorang dua hujung duduk. Bukan makna kaya itu Tuhan redha. Bisnes berjalan Tuhan redha. No. Dapat kekuatan boleh kuasai dunia Tuhan redha. Innallaha yu'tid dunya liman habba wa lam yuhib. Allah Ta'ala beri dunia ni kepada orang yang dia sayang, dan dia tak sayang dia beri belaka. Walam yu'til akhirah illa liman ahabba. Tuhan tak bagi akhirat kecuali kepada orang dia sayang. Allahumma ja'alna minal muhibbin. Ya Allah, jadikan kami ni orang yang kau sayang ya Rabb. Berilah kepada kami kebaikan di dunia dan kesenangan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik, itu yang kedua. Kita cari yang ketiga. Tuan-tuan tulis nombor 3. Apa ni nombor 3 ni? 3 dah kita. Yang ketiga dalam ayat lagi, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Mu tengok bagaimana Ibrahim berhujah, berdebat, bermunazarah dengan si kafir ni macam mana? Kata ulama tadabbur, dia kata isyaratun ila anhu yambaghi lil insan, sepatutnya bagi seorang muslim, pendakwah Islam, kena ada kelompok yang boleh berhujah dengan orang kafir. Ya ta'allamu turuqal munazarah wal muhajjah. Kena belajar, dia panggil jalan munazarah, cara nak berdebat, cara nak berlawan dengan orang kafir kena ada. Sebab ini salah satu daripada wasilah cara nak menunjukkan kebenaran dan nak membatalkan segala yang batil, biar orang nampak. Biar orang nampak duduk mana tu, duduk di ilmu apa? Ilmu munazarah. Tapi ingat molek tuan-tuan, ingat molek, sebab ini adalah jawatan Rasul. Nabi Ibrahim berdebat. Cuma satu nasihat kita, kalau kita tak mampu debat, jangan pergi debat. Kalau malu Islam. Sebab kita pergi atas nama orang Islam, walaupun kita tidak wakil agama, tapi atas nama agama kita.
Macam sekarang ni, siapa kau orang yang boleh berdebat dengan ahlul batil? Siapa dia? Contohnya, kalau di peringkat antarabangsa, kau duk berlawan dengan orang Kristian, dengan Pop, dengan berapa pek ni, tak? Dulu orang panggil Syekh Ahmad Didat, contohlah, salah satu nama kita sebut. Sekarang ni anak murid dia Syekh Zakir Naik. Dia boleh berlawan dengan orang kafir. Dia ngapa? Bukan sampai Quran, dia ingat dia punya kod-kod dalam Injil, dalam Bible dia boleh ingat. Kita ni surah Fatihah, aku tanya berapa ayat, pelik duk kelipah. Berapa ayat Fatihah? Sudah. Nak kata apa? Jadi dalam dunia ni kena ada ilmu debat, ilmu yang boleh patahkan hujah si batil. Kalau tidak, kita nampak benang dia pada kita, jangan. Tapi kalau kita tak mampu hujah, jangan pergi cari pasal awak. Satu masa dulu orang yang nampak ke depan dalam membongkarkan kesesatan Syiah, boleh berhujah dengan orang Syiah ni di Malaysia ni, siapa dia? Kalau peringkat antarabangsa, dia panggil Ihsan Ilahi Zahir contohnya, rahimahullah ta'ala, dia mati kena bom. Di Malaysia ni di antara orang yang awal jugalah untuk generasi kami ni, generasi kita hak naik ubar ni, iaitulah Maulana Asri hafizahullah ta'ala. Di antara orang yang kuat berjalan sana sini, tapi jasa dia ada dikenang dan ada tidak dikenang. Maknanya tidak dikenang, mana orang tak peduli, pihak kerajaan tak ambil, tak celak mata, duk beri kepada orang lain-lain yang pelik-pelik, kita kata nanya. Sekarang ni murid-murid dia pula sambung, tok guru duk tulis kitab hadis, wafaqahullah ta'ala. Jadi ilmu munazarah ni penting. Ana sendiri belajar kitab munazarah, tapi kalau bab berdebat kita tak reti. Kalau orang ajak ustaz mewakili kita sunnah lagi lawan Syiah, saya tak mampu. Bukan semua orang boleh berdebat. Allah irham ayahanda kita dulu rahimahullah taala, Tuan Guru Haji Abdul Rahman, Tuhan bagi kepetahan ceramah dan debat sekali. Almarhum Datuk Arya Diraja, Datuk Daud, mantan Qadi Besar Kelantan, dia ceramah sini masjid ni. Dia kata ayah hentar, dia ceramah Isra' Mi'raj daripada lepas subuh, lepas Isya sampai ke subuh. Pak Jai tak berhenti, straight. Kita kata kuat gitu. Lepas tu dia berdebat. Masa tu Apollo naik ke bulan. Ni tak ingat ni, kalau orang muda-muda tak ingat, tua-tua sikit kita ingat. Masa tu anak budak lagi, Apollo naik ke bulan. Buat berdebat di Mekah. Di Mekah ni satu dia panggil Jabhah pelajar-pelajar Melayu di Mekah. Berdebat. Mula-mula dia duduk alik Apollo naik bulan. Berdebat naik pas bulan. Benar. Tukar. Tak naik pula. Berdebat pula. Benar pula. Jadi itulah cerita pelajar-pelajar di Mekah zaman dulu. Dia kata ayah hantar rahimahullahu ta'ala, Allah ta'ala lah bagi rahmat seluah-luahnya ke dalam kuburnya, dan Allah ta'ala lah bagi curahkan rahmat kepada dua ibu bapa kita dan guru-guru kita yang lain rahimahumullah. Tengok, berdebat ni bukan semua orang. Jangan duk pandang-pandang kau si. Ni budak-budak ni duk main chat dengan orang putih, duk pelawai dengan orang Kristian dalam chat, dalam apa ni, dalam internet. Akhir sekali dia koyak, dia terganggu akidah sebab dia tak reti nak lawan, dia pergi berlawan. Dia ingat berlawan dengan orang putih, dengan orang Kristian ni boleh berlawan dengan qul huwallahu ahad lah. Dia tak terima, dia nak hujah, nak lawan. Jadi kalau kita tak mampu, jangan pergi, takut merusakkan agama. Jadi kita suruh orang yang mampu, mana pihak kerajaan adalah ke dalam pendakwah yang kerajaan ke dalam pendakwah ke, dua-duanya kena ada orang-orang yang boleh berhujah, boleh berdebat dengan orang-orang yang sesat. Baiklah, berapa dah kita tadi? 3 dah kan? Jadi 3 maknanya ilmu mujadalah ni satu ilmu yang mantap. Yang keempat, ingat molek, bila nak berdebat kita kena cari poin, dia panggil tahrir mahallun niza'. Di mana ke punca poin yang kita nak debat tu? Kena ada poin. Kalau tak ada poin, hanyut, nanti orang lipat kita balik. Sebab itulah kita kata poin itu penting. Kita contoh tadi Apollo naik ke bulan. Tak. Jangan gila jauh lah. Boleh naik ke tak boleh naik ke langit? Bulan duduk mana? Duduk langit ke duduk di tengah langit? Ke duduk di cakrawala ni? Duduk kata mana? Kena kaji waktu dulu.
Baru ni kita pelajar-pelajar kita belajar berdebat. Kita kata mengambil satu tajuk kontroversi dalam masyarakat. Siapa kata siapa pahala kau orang mati? Mana kau? Ni orang duduk ngatik kuat ni. Siapa tak pahala mati? Kumpulan ni kata siapa pahala? Lawan. Mana hujah? Dengan Quran, dengan hadis, dengan kata-kata ulama. Mari hari pula. Tak siapa? Mana dalil? Quran juga, hadis juga. Berlawan. Jadi barulah kita tengok. Lepas tu jadi itu latihan, tapi kesimpulan dia ustaz kena bagilah pula. Ini dipanggil perlunya ada. Jadi bila kita berdebat, Ibrahim bagi 2 poin besar. Ibrahim nak pergi ni, dia bukan pergi tangan kosong. Orang panggil 5 tangan ikutlah, dia nak kata apa aku jawab. Loh, kita kena ada poin yang kita nak lawan. Ibrahim bagi poin yang pertama agak lunak. Kata orang bola tanggung. Gajah, Namrus, Tuhan aku boleh hidup, boleh mati kau orang. Engkau? Oh, dia kata aku boleh juga. Dia pancung seorang, dia lepas seorang. Baik. Ibrahim pegang soalan yang kedua ni, orang panggil pegang lipat tekak. Tuhan aku naik matahari sebelah timur, muak naik sebelah barat. Fabuhital ladzi kafar, tercengang-cengeng, tersengih-sengih, tak boleh nak buat apa. Sebab apa tak boleh nak buat apa? Sebab macam mana dia nak buat, dia tak ada hujah. Hujah dia sudah mati, hujah dia sudah kebingungan. Allahu akbar. Jadi kena ada poin besar. Mana tajuk yang pertama kali pegang tajuk, jangan lari. Yang kedua cari poin yang bagi hak mudah tu. Lepas tu bagi hak lipat. Insya-Allah. Adalah orang-orang yang mampu berdebat. Ada orang yang tak pandai berdebat, kecek bergagak-gagak tak segi. Tak segi. Oh, nya lipat dah orang, tak ada wisalah lagi kata orang. Baik, yang kelima Allah Taala sebut wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Fabuhital ladzi kafara wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Tercengang-cenganglah orang kafir, Tuhan tak bagi petunjuk kepada orang yang zalim. Jadi Allah Taala tak bagi hidayah kepada orang ni dengan sebab. Apa dia sebab? Sebab zalim. Orang zalim Tuhan tak bagi hidayah. Sama ada dia zalim dengan sebab syirik, ataupun zalim dengan sebab angkuh, sombong, dengan sebab kuasa, ataupun zalim dengan sebab harta, orang ini tak akan dapat hidayah Allah Azza wa Jalla. Maka dan angkuh ini, takabur ini menyebabkan orang itu tak akan insaf dan tidak akan kembali kepada jalan yang benar. Apa salah aku? Siapa awak? Kalau mari siapa awak, apa salah aku? Jawab dianya, orang ni fail. Dia tak akan berubah, dia tak akan terima nasihat. Maka 2 perkara ini jangan kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama zalim yang paling berat sekali, zalim kepada diri sendiri dengan melakukan syirik dan maksiat. Yang kedua menzalimi orang lain. Maka Tuhan tak bagi orang zalim ini hidayah, petunjuk. Jadi kalau kita nak hidayah, nak petunjuk, jadilah orang baik, orang soleh, orang yang beriman, orang yang patuh dan akur kepada arahan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang, ayat 259, kisah nama dia Uzair. Tulis ke Arab, Ain Zai Ya Ra. Uzair dan dongki dia apa jadi. Kalau sempat kita masuk pula satu lagi kisah yang 5 dalam Quran ini, tentang orang hidup balik, orang makhluk yang dihidup balik oleh Allah Taala, iaitu Nabi Ibrahim. Dia minta dengan Allah nak tengok macam mana Tuhan hidupkan orang mati. Maka Tuhan suruh ambil burung, cincang, hidup balik. InsyaAllah dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.